Dia nak jadi pomen ni, nak bikin motor ni, bukannya macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia beza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita sambung Kita sambung buat motor ZX yang warna silver tu. Motor ni, owner ni cakap masa tu dia susah hidup dengan berat lah kan. Berat tu kita dah settle lah. Dia susah hidup tu sebab dia punya minyak petrol macam overflow tau. Tapi semalam masa servis carburetor, aku terlupa nak check, nak tengok dia punya flow minyak tu. Tapi aku rasa motor ni, dia jadi carburetor dia overflow sebab dia punya stand satu tu terlalu baring. Jadinya bila terlalu baring, kita punya carburetor tu kan, dia sensitif. Bila kita sengit, dia boleh menyebabkan flow lah minyak. Jadinya hari ni aku nak buka dia punya stand satu dia tu. Kita buka. Aku tanya owner, nak welding stand ataupun nak welding body. Lepas tu dia kata tak kisah bang mana-mana, yang penting okey je. Tapi pada aku, kalau macam nak welding stand, takkan selama-lama dia nak pakai stand tu kan. Jadinya aku akan welding dia punya body lah. Baju aku ni besar geng. Sebab tu aku lipat dah lengan dia supaya nampak tak pelik. Okay, jadinya sekarang kita buka dia punya stand satu. Kita grind sikit pakai sandpaper. This is sandpaper, you know. Dan yang akan grind ini adalah Toyol ya. Toyol hari ni dia datang awal geng. Walaupun kat sini hujan daripada pagi, tapi hari ni dia datang awal. Ada orang WhatsApp geng. Tapi nanti dulu. Aku kalau WhatsApp agak susah sikit nak balas. Melainkan motor-motor yang aku tengah buat lah. Jadinya busy kan. WhatsApp, PM, DM, the door nak melayan. Jadi jangan kecil hati kalau aku terabaikan itu semua. Okay, sekarang kita tengok Toyol buka stand grand. Lepas tu aku akan welding apa body. Sekarang kita tunggu Toyol buka stand. Kita grand bahagian yang kita nak welding Dah lama tak tengok welding ni geng. Jadi kita akan main bunga api hari ni. Lama tak main bunga api. Raya pun tak main bunga api kan. Dah habis raya baru main bunga api. Kita kena cabut plug Yul, buka seat belakang dia. Kau cabut bateri dia. Satu wire. Sebab takut short je. Nampaknya aku punya welding masih berfungsi walaupun dah lama tak digunakan. Okay, kita welding body. Body dia pun dah crack lah geng. Aku pun baru perasan. Aduh, body dah patah je. Nampaknya kita bukan kena welding. Aduh, bukan kena welding ini je. Dia punya body crack ni. Alamak. Jadinya kita kena buka footrest dia. Yang problem, rupanya banyak geng. Kalau korang tengok sekejap aku bagi korang tengok. Dia punya crack tu kan, daripada sini sampai kat dalam tu. Nampak? Tu. Jadi aku kena welding ni semua Aduh, kacau geng. Tadi aku dah welding satu layer geng. Rupanya aku tak takkan rakam. Jadinya aku welding lagi satu layer. Aku punya kedudukan macam tak best lah geng. Jadinya aku akan pindah tempat. Kita akan duduk sini sambil welding. Okay. Okay geng, aku rasa cukup sampai situ. Dia kalau nak betul-betul lawa, kena pakai MIG geng. Ini pakai welding stick. Okay, jadinya kuat lah tu ya.
Tinggal kita grind sikit. Ya Allah, hai. Kejap. Tadi kita nak buat stand dia tapi bila kita ambilkan tu. Bila kita tengok dia punya body patah, kita buat body je pula. Stand dia kita terlupa ya. Okey. Oh, jadinya sebab ni lah. Dia antara salah satu sebabnya dia tak pakai skru yang ada bush kan. Pakai skru yang ada bush. Dekat sini dia longgar. Dia boleh gedek gitu. Lepas tu dekat dalam tu dia tak duduk dekat rumah dia. Okey. Aduh, jadinya aku tak boleh welding dulu. Nak kena beli skru stand dulu kan. Takut nanti kalau aku welding kan dia tak boleh nak stand pula ke. Aduh. Tak perasan pula skru ni semalam. Jadinya kita suruh Toyol pergi beli kejap skru ni. Toyol sekarang dia dah tak curi duit. Toyol sekarang pergi beli spare part motor. Guna Toyol je beli spare part motor. Okay, lepas kita pasang skru tu kan, dia stand dia tetap mereng lagi. Jadinya stand ni kena duduk dalam keadaan macam gini. Jadinya berapa banyak aku nak welding kat situ, sama-sama kita nantikan. Kalau boleh korang jangan meniru aksi aku ni sebab aksi aku ni memang tak boleh ditiru. Macam aku dah biasa welding. Jadinya aku dah biasa dengan benda tu. Jadinya kalau yang tak biasa welding, korang buat macam itu, dedah mata nanti. Boleh pecah mata. Jangan main-main kan. Sekejap. Kita tengok bila dia turun macam mana geng. Kita tak tahu dia okey ke tak okey, tapi kita cubalah tengok keadaan dia masa dia turun Okey, di sini Toyol akan menurunkan motornya. Okey. Sebelum ni dia lagi tidur geng, tapi ni dia dah kurang sikit. Ini bingkai frame untuk aku punya poster kat bilik. Macam mana kita nak buat nak bagi dia tak mereng sangat Ini bukan zaman aku sekolah dulu. Letak bearing dekat bawah lepas tu welding. Nampak pelik pula. Aku try adjust dia punya ni lah. Dia punya ni kan, ujung dia ni nampak macam dah terangkat Jadinya aku akan adjust benda tu lah. Jadinya segini je yang boleh Try start motor ni. Sebab motor ni sebelum tu owner datang, dia cakap motor ni susah hidup tau. Kita try. Tadi pagi aku start, dia senang hidup. Okay, jadinya kita dah siap bikin motor ni. Kita akan grind balik benda-benda ni. Lepas tu kita spray sikit. Ini macam gini rupa dia lepas aku welding. Kalau dekat atas motor macam gini, aku memang tak boleh welding cantik sangat lah geng. Kita dapat jamah-jamah sikit je welding ni. Kita akan spray sini sikit lah, sebab kalau tidak nanti dia berkarat ni. Okay, sekarang kita tengah tengok Toyol bleeding bleeding pump brake motor Chris. Kita saksikan persembahan Toyol hari ni. Kita tak tahu dia boleh ke tak boleh, tapi aku bagi dia try. Bagi dia try buat dulu, sebab aku dah ajar dia dah. Aku dah ajar dia banyak kali. Jadi kita bagi dia try buat. Ada perubahan nak Yul?
Tak ada apa-apa pun ni. Dah tapi habis dah. Hey. tengok betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadinya kita bleeding ya, geng. Kau pergi ambil air dalam baldi kuning. Dia kalau macam kita bleeding kan, dia air yang dekat buang air pula, minyak kat tempat buang angin kan. Skru yang tempat buang angin. Skru yang ke tempat buang angin tu, dia macam kalau kita buka dia tak nampak kan? Dia tak gitu kan. Kalau dia tak itu dia tak boleh tau. Jadinya sebab tu kita kena pakai jari tau. Kita boleh rasa angin tu macam mana. Aku nak cakap susah lah buat bleeding ni. Tapi memang korang kena pakai jari tau. Korang kena letak kat situ. Meh. Alah sikitnya air ni nak buat apa je. Pergi ambil lagi. Abang nak buat apa? Nak buat simba-simba. Kalau macam ni memang tak boleh Yul, ambil Allen key 6 sekali Yul. Yang box Yul Yang box dengan bateri. Kita akan rasa pakai jari dekat hose ni. Dia bila kita tutup pakai jari ni kan, nanti korang akan rasa benda tu makin lama makin menyedut kuat tau. Korang letak jari kat situ. Ni boleh ni. Atas ada minyak je. Atas ada minyak. Kalau tak ada tambah. Jadinya dia kan, kalau kita letak jari macam tu, tadi dia tak boleh keluar minyak macam tu. Okey. Dia mesti kena jadi macam itu Lepas tu korang tahan yang atas tu. Tahan sekejap pun. Okey, korang tahan yang atas tu. Korang ambil minyak ni. Sebelum tu pad dish ni kita ke bawah kan habis. Kita turunkan dia habis sampai dinding ni. Okey. Kat rumput geng aku repair motor ni. Kat rumput berlecak pula tu. Lepas tu korang tuang kat dalam ni sampai dia penuh. Sampai dia jadi macam tu. Goyang-goyang sikit. Sebab tu aku cabut daripada sana. Sebab aku tak nak dia terkena sporim Okay. Lepas tu korang pasang skru ni. Lepas tu yang atas tu korang tahan tau. Tunjuk je. Dia kena tahan macam tu dalam proses kita buat benda ni. Lepas tu skru ni korang tak payah ketatkan dulu. Lepas tu yang tadi tu, yang ni kita ikat lah balik. Yang ni pun kita ikat. Alright, baru boleh lepas. Lepas tu kita try bleeding lagi
Tadi dia tak ada lompat tau. Dia benda tu memang tak terus boleh, tapi dia mudah sikit lah korang nak bleeding. Okay, lepas tu kau buang lagi. Dia mesti akan lompat. Nampak? Nampak tak? Dia dah tergedi-gedi kat situ pumpnya. Dia dah mula mengeras. Lepas tu kita longgarkan lagi. Baru dia ada kuat sikit. Aduh, lengoh juga Okay, jadinya brake-nya dah ada, tapi dia tak macam original lah. Mungkin tak boleh buat wikang lah. Sebab apa tahu? Sebab piston dalam dia tu, dia punya getah tu macam terlalu fit tau. Jadi dia macam susah nak pergi, dia susah nak tarik balik. Tapi dia dah ada brake. Alright. Okay, jadinya macam itu lah. Kita nak bleeding. Dia bleeding ni kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kalau macam gini dia susah lah. Sekarang motor double R ni kita dah biar lama kat situ. Sekarang kita try tengok Toyol akan start motor double R tu. Kita tengok lah. Senang hidup lah. Okay Yul, cepat Yul, start. Toyol ni dia tak pandai start 2 stroke geng. Dia start dia pergi polos banyak-banyak macam tu. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Okay, jadi motor ni okey Nanti aku suruh owner ambil. Sekarang aku nak voting blok RZ dengan 125Z. Jadi aku tunjukkan korang macam mana rupa blok 125Z IKK 58mm. Dia punya lubang-lubangan kau tengok lubang dalam ni tu dia macam tak rata Yalah, ambilkan abang screwdriver panjang je yang lepeh. Abang nak buat tunjuk. Ni yang ni kalau korang tengok. Yang ni kau nampak tu macam bekas voting tapi tak ada voting. Orang ni cakap tak ada voting. Kita tengok lubang transfer dia pula, lubang boost pot dia nampak tau. Lubang boost pot dia macam ada bekas-bekas voting, tapi owner cakap dia beli baru. Dia beli baru lepas tu terus hantar kat aku. Tu semua kita buat lah. Ni pun nampak macam bekas voting juga. Lepas tu kita tengok lubang adjust dia baju dia macam itu. Ni kita akan repair balik. Kalau daripada bawah macam gini lubang exhaust dia. Okey, ni yang bahagian atas. Ni kan. Nanti kita coating ni. Kita buang senggat ni. Yang sangkut-sangkut ni kan. Kita buang. Ini pun sama kita buang. Tapi biasanya blok IKK ni keras tau. Okey, ini blok IKK ni owner datang, dia hantar. Dia memang dah voting tau. Jadinya aku nak repair je voting-voting dia ni. Ni hari tu nas dah voting sikit. Tapi dia masih ada macam bintik-bintik tu kan. Jadinya dia macam, dia bila ada bintik-bintik macam tu dia masih tak rata. Jadinya aku akan buat balik lah blok ni. Blok ni cuma yang aku buat hari tu cuma lubang exhaust dia je. Kau nampak tak bentuk lubang exhaust dia macam ni. Macam gitu kan, tapi belum finishing lah. Jadi kenapa aku buat macam gini lubang adjust dia. Lubang adjust dia kenapa aku buat bentuk dia. Kalau korang tengok bentuk dia kan kat depan tu, kat sini dia macam bulat lah. Daripada belakang ni dia kecil, sampai sini baru dia kembang ke tepi. Jadinya bila piston kita naik kan, sampai piston kita tertutup, dia dah sampai dekat kawasan lubang exhaust yang mengecil. Jadinya ketahanan, aku buat macam itu untuk ketahanan bukan nak cakap kalau lubang exhaust petak besar tu dia tak boleh laju. Dia boleh laju tapi ketahanan tak ada. Okay, jadinya korang tengok aku sambung voting blok RZ dulu lah. Aku nak siapkan blok RZ ni. Sebab blok RZ ni dia budak JB juga, budak tiram.
Ya aku nak siapkan blok RZ ni dulu. Okay, sekarang aku coating ratakan kita ratakan tempat yang tak rata tu. Kita bagi benda tu semua nampak warna silver tau. Bila semua benda tu warna silver tu maknanya dia dah rata. Kat dalam video tu mungkin tak nampak, tapi tak apa, nanti dah settle aku tunjuk. Dia coating block ni sama je macam kita gosok gabset. Kita gosok gabset tu kan, kalau kita gosok gabset, kita nak tahu dia rata tak rata, kita simbah air. Dekat air yang bertakung tu, itu tempat yang dah rata lah. Bila air tu tak bertakung kat situ, maknanya dia tak rata. Sama macam blok juga. Bila korang tengok colour dia dah sama kan, dia dah rata lah tu. Nampak beza selip yang sebelah sini dengan yang sebelah sini. Selip sebelah sini dia halus kan, selip sebelah sini dia macam kasar sikit. Jadi aku nak cakap pun tak tahu macam mana. Nampak macam senang kan, tapi aku kalau menghadap blok ni nak kena ada mood kan. Kalau tak ada mood, aku takut dia jadi hate je blok ni. Sebab coating blok ni dia kelajuan mempengaruhi juga. Dia benda apa pun lah kalau kita buat, kalau kita dah hari-hari buat, dia memang lain lah. Bukannya orang cakap korang tengok video aku coating hari ni, esok korang dah boleh coating blok. Dia orang cakap take time lah, orang putih kata take time je. Tapi insya-Allah boleh kalau hari-hari korang ngadap. Kalau dululah masa aku belum ada YouTube, aku tengok kat channel-channel YouTuber orang Indonesia je tau. Budak Malaysia jarang nak coating blok macam gini. Aku pun rasa macam nak buat dah. Sebab pada aku kalau kita coating, kita buat video, tangan lain-lain tangan lain-lain. Jadinya dapat tunjuk cara pun okey lah. Tapi janganlah tanya lubang exhaust buka berapa mm geng. Itu dah macam cetak rompak terang-terang je. Dia benda tu kita kena kaji sendiri lah. Tapi apa yang aku boleh cakap, korang bermula daripada 0.5 baru ke atas kalau nak coating blok tu. Maksudnya lubang exhaust tu, contoh lubang exhaust tu 30 mm kan. Korang naikkan 30.5 dulu. Lepas tu korang coating. Janganlah terus kali pertama korang coating tu, korang terus naikkan 2 mm. Masak. So kalau korang nak coating kan, korang kurangkan mantul-mantul loh. Maksudnya macam mata dia tertutup macam tu. Biar dia duduk, dia diam macam tu. Dia kalau mantul-mantul tu yang buat kacau tu. Dia buat jadi cacat lah. Okay, yang ini aku dah coating kan. Yang ini aku dah coating. Yang ini yang belum. Dia ada beza lah kan. Nampak? Rata dengan tak rata kan. Nak cakap benda tu susah lah. Tapi macam ginilah aku buat. Sebab nak cepat je. Lubang exhaust ni memang kena laju Macam gini rupa dan keadaan blok RZ tu. Okey.
Jadinya dia kena kasar rata geng. Lepas tu kalau korang tengok lubang exhaust dia tu, korang kena polis sampai macam tu. Kena licin lah. Lepas tu kalau kita tengok daripada dalam, dia jadi macam tu Yul tak nampak gelap. Sekejap aku fokus sekejap. Dia macam tu Dia kena licin macam tu. Okay, sekarang kita buat blok motor ni pula geng. Blok motor ni kita banyak kerja. Okay, untuk blok 125Z ni kan, dia banyak kerja geng. Mata double cut ni dia cepat sikit dia potong. Mata single cut biasanya aku pakai untuk finishing macam tadi kan. Sekarang aku pakai mata double cut. Sebab mata double cut ni untuk membentuk geng. Okay, jadinya aku baru siap buat yang sebelah sini. Baru siap ratakan je geng. Belum siap bentuk. Ya Allah, keras. Aduh. Jadi aku tunjukkan korang macam mana rupa yang aku dah repair. Susah geng. Blok IKK ni keras tau. Okay, ni kalau korang tengok, ini yang sebelah kiri yang aku dah repair. Tapi aku belum finishing lah. Aku cuma ratakan bahagian slip dia je. Okay, korang tengok yang sebelah kanan ni. Korang nampak tak slip dia tu? Kan dia jadi macam itu kan. Jadinya dia tak berapa cun kalau macam ni. Biasa slip 125Z, slip RZ dia macam ni. Jadinya kita ratakan lah ni. Okay, jadinya untuk blok aku nak terangkan hari ni itu je lah Sebab video ni bukan bercerita tentang blog saja. Sebab aku bercerita tentang kerja aku sehari. Hari ni hujan geng. Hujan. Jadinya kita sempat buat blog RZ tadi dengan separuh ni je. Tapi nak jadikan macam ni geng, berapa lama aku nak voting benda ni. Dia biar benda ni dah jadi. Sebab yang bahagian tepi ni senang nak bentuk. Tapi yang bahagian sini ni nak kena buat betul-betul sebab dia teruk sangat tu Kalau korang tengok yang sebelum di repair, yang sebelum di repair tu dedor macam gitu. Keras geng. Blok IKK dia memang keras. Jadinya kita susah nak bentuk dia. Korang kena relax steady je nak buat blok IKK ni. Sebab slip dia keras sangat. Motor Kawa Silver ni patutnya dah siap je. Tapi budak-budak ni try, dia cakap motornya goyang-goyang. Lagi aku check dia punya bearing pecah Okay, jadi sekarang Toyol tengah pergi beli bearing. Aku nak buka bearing dia ni Sekarang kita buka bearing. Bearing ni nasib-nasib juga. Kadang-kadang susah nak buka. Bearing ni clip dia dua-dua dah goncang. Okay, kalau macam double R kan, korang nak keluarkan bearing, korang tak boleh keluarkan bearing daripada sebelah disk tau. Bukannya tak boleh, boleh, tapi susah. Sebab belah disk tu, dia dekat gantang dia, dekat sport rim dia, dia ada macam stopper untuk buatkan benda ni straight. Jadinya bila dia ada tulang dekat sini, jadinya lubang ni dia takkan lari tau dengan bearing. Jadi kau bila sebelah sini tak ada tulang, dia akan boleh jatuh macam tu. Bila boleh jatuh macam tu, kau masukkan apa-apa kat dalam ni, dia boleh jumpa dinding bearing tau. Jadinya korang boleh ketuk. Lepas tu dekat sebelah disk, kalau double R, dia ada seklip untuk kita keluarkan bearing tu Sekarang kita pasang je. Dah terlambat geng kerja hari ni. Dah nak maghrib geng.
Masukkan separuh. Biasanya bila dia dah masuk penuh, kita senang nak ketuk. Lepas tu kita pasang dia punya seklip tu Okey. Dah masuk separuh tu kita ketuk benda tu. Masukkan dekat dalam rumah dia geng. Cek dia masuk ke tak masuk. Nak kedis. Alright, dah siap geng. Kita tukar. Jadinya Toyol akan pasang lock. Okay, jadinya pump brake dia ni aku buka sebab apa tahu? Sebab aku nak tengok pad disc dia. Pad disc dia tu dia dah tinggal sikit. Aku nak try tengok pad disc dia. Sebab Toyol cakap ada bunyi rupanya bila aku goyang tayar dia, bearing pecah geng. Jadi kita pasang balik. Ini pad disc pun aku tak tahu nak cari kat mana geng. Okay. Jadinya kalau nak beli kambing boleh jumpa dia ni brother ni. Okay. Terima kasih Okay. Jadinya nanti aku akan share nombor telefon dia dengan korang. Kalau hari bersih gudang Oh. Flyers. Oh tu okey. Dia punya pamphlet apa benda tu. Dia punya penerangan yang dia voucher. Oh voucher Oh jadinya nanti kita cerita pasal voucher. Okay, terima kasih Ketat. Makin ketat. Dekat akan benda tu ketat. Tapak dia tak ngam geng. Jadi aku terbalikkan dia punya bush. Takut dia punya bush tak sama panjang Biasalah benda-benda modified ni, jangan bajet dia handsome So ya. Kau tengoklah dia menyakitkan hati geng. Aku geram dengan dia ni. Terima kasih bang. Dia suka macam tu. Dia suka ngancing aku geng. Aku geram. Jadi aku terbalikkan bush dia. Aku rasa okey ni. Okey, ngam geng. Mantap di jalan raya. Okay, jadi ni dah maghrib geng. Cukup hari ni kita punya cerita. Assalamualaikum.